Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya akan menerangkan tentang definisi bahan bantu mengajar secara umum. Bahan bantu mengajar memiliki banyak tafsiran mengikut beberapa tokoh hasil daripada penelitian mereka masing-masing. Menurut salah satu tokoh yang terkenal iaitu Brown J.W. pada tahun 1983, beliau berpendapat bahawa bahan bantu mengajar ini boleh ditafsirkan sebagai segala alatan ataupun kelengkapan yang digunakan oleh guru dan murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran semasa berada di dalam bilik darjah. Manakala menurut Nur Fariza dan Muhammad Zazril pada tahun 2016 pula, bahan bantu mengajar ini merupakan antara kaedah alternatif yang digunakan oleh guru sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, menurut Heinisch pada tahun 2002 pula, bahan bantu mengajar ini juga boleh didefinisikan sebagai audiovisual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang mana ia boleh berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran. Bahan bantu mengajar ini boleh dilihat melalui penggunaan bahannya yang lebih konkret, contohnya seperti gambar atau simbol, yang mana ia membawa kesan dan makna yang lebih mendalam kepada pelajar berbanding dengan hanya melukis gambar di papan tulis sahaja. Selain itu, penggunaan BBM ini juga bukanlah hanya terhad kepada buku teks, papan tulis ataupun kad-kad gambar sahaja. Namun, BBM ini juga merangkumi segala benda yang digunakan sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran, yang mana ia juga melibatkan semua panca indera untuk membantu murid dalam menyampaikan pengajaran. Oleh itu, bahan bantu mengajar tersebut mestilah yang boleh dipegang, dirasai, dilihat, dihidu, didengar, digunakan dan sebagainya yang boleh dialami oleh pelajar sewaktu sesi PDP berjalan. Hal ini dikatakan demikian kerana peredaran zaman yang semakin pesat kini tidak lagi relevan dengan pendidikan semasa apabila guru tersebut menggunakan kaedah chalk and talk yang mana memerlukan imajinasi pelajar itu sendiri untuk memahami sesuatu pengajaran yang ingin disampaikan. Di samping itu, bahan bantu mengajar yang boleh digunakan oleh guru ini juga terbagi kepada 3 kategori dan terdiri daripada beberapa jenis. Antaranya ialah bahan bukan elektronik, bahan corak pengalaman serta bahan sebenar daripada alam sekitar. Contohnya seperti menggunakan kertas berwarna-warni, bersaiz A4 dan sebagainya. Oleh itu, dengan adanya BBM ini, guru dapat memberikan keseronokan dan memupuk minat yang mendalam kepada pelajar terhadap sesuatu pengajaran yang dilakukan. Dalam erti kata lain, penggunaan BBM ini juga dapat menjadikan mata pelajaran bahasa Melayu menjadi lebih menarik dan realistik. Oleh itu, kumpulan kami telah memilih dan menyediakan satu bahan bantu mengajar yang dikenali sebagai traffic light card. Penggunaan traffic light card ini adalah dengan hanya mengangkat kad yang berwarna yang telah disediakan oleh guru, yang mana pemilihan warna tersebut adalah berdasarkan warna yang terdapat pada traffic light, iaitu warna merah, kuning dan hijau. Penggunaan BBM ini adalah sangat mudah, iaitu murid akan mengangkat mana-mana kad untuk menggambarkan keadaan pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara. Sebagai contoh, murid yang tidak faham akan mengangkat kad berwarna merah, manakala murid yang tidak pasti akan mengangkat kad berwarna kuning, serta murid yang faham dengan jelas pula akan mengangkat kad berwarna hijau. Oleh itu, guru akan bertanya kepada murid mengenai kefahaman mereka terhadap sesuatu aktiviti yang telah diberikan. Dengan ini, guru dapat mengetahui tahap kefahaman dan pengetahuan pelajar tersebut dengan melihat kad-kad yang akan diangkat oleh pelajar tersebut. Dalam video saya kali ini, saya akan menaikkan BBM ini dengan sesi pelajaran bacaan. Seperti yang anda nampak dalam slide dengan saya ini, PH yang telah kami kaitkan adalah sekolah menengah iaitu pelajar tingkatan 2. Contoh pengajaran yang boleh diaplikasikan melalui penggunaan BBM ini adalah usaha mengekalkan keharmonian masyarakat Malaysia
dengan tema 12 yang terdapat dalam buku teks iaitu buku BM KSSM tingkatan 2. Seperti anda semua lihat, BBM ini dapat digunakan ketika proses pengembangan pengajaran di mana guru akan menyediakan TLC ini mengikut warna yang ada pada traffic light iaitu merah, kuning dan hijau. Murid-murid akan menggunakan kad ini untuk menggambarkan keadaan pengetahuan mereka terhadap maksud rangkai kata yang berwarna biru, yang mana murid yang tidak faham akan mengangkat kad yang berwarna merah, murid yang tidak pasti akan mengangkat kad yang berwarna kuning, manakala murid yang faham dengan jelas akan mengangkat kad berwarna hijau. Maka melalui penggunaan BBM ini, guru dapat mengetahui tahap kefahaman dan pengetahuan pelajar dengan melihat kad yang bakal diangkat oleh pelajar-pelajar tersebut. Itu saja, saya akan serahkan sesi terusnya kepada sahabat saya. Seperti yang kita tahu, bahan bantu mengajar ataupun dikenali sebagai BBM mempunyai banyak kebaikan dan kelebihan, terutama dalam membantu guru untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih lancar disebabkan oleh keseronokan yang dibawa oleh BBM itu sendiri. Walaupun BBM yang dipilih oleh kumpulan kami iaitu Traffic Light Card mempunyai banyak kelebihan, ianya juga tidak kurang daripada terdedah dengan beberapa kekurangan ataupun sesi negatifnya kepada guru dan juga pelajar itu sendiri. Antara kelemahan ataupun kekurangan bahan bantu mengajar yang dipilih adalah yang pertama, memberikan impak kepada sesetengah pelajar. Memberi impak kepada sesetengah pelajar ini adalah lebih tertumpu kepada pelajar yang kurang mengenengahkan diri mereka di dalam bilik darjah, juga pelajar yang bersifat malu ataupun tidak terlalu menunjukkan ekspresi mereka terhadap guru ataupun rakan-rakan di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, mereka memilih untuk mengangkat kad yang menunjukkan tanda faham, walhal mereka tidak faham ataupun kurang mahir dalam subjek ataupun bahagian berkenaan. Namun disebabkan oleh rasa malu dan takut untuk meminta penjelasan daripada guru, mereka lebih memilih untuk mengangkat tanda faham, terutamanya mengikut majoriti kelas tersebut. Jadi, ianya tidak dapat membantu guru dalam mencapai matlamat menggunakan BBM tersebut di dalam bilik darjah, terutamanya dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. Selain itu, kekurangan bahan bantu mengajar yang kedua adalah melibatkan penggunaan kos dan juga masa. Apa yang dikatakan dengan melibatkan penggunaan kos adalah dalam proses menyediakan atau menghasilkan bahan bantu mengajar itu sendiri, di mana guru terpaksa berbelanja untuk membeli bahan-bahan seperti kertas, manila card, lidi dan sebagainya untuk menghasilkan traffic light card berkenaan. Di samping melibatkan bilangan atau jumlah yang banyak, terutama mengikut bilangan pelajar di dalam bilik darjah tersebut. Manakala ianya pula melibatkan penggunaan masa yang agak panjang, terutama bermula dari proses menyediakan bahan tersebut, dalam proses mengasih mengikut warna, mengasih mengikut tahap, juga melibatkan penggunaan masa suatu sesi pengajaran dan pembelajaran di mana perlu dimulakan dengan penerangan terlebih dahulu, diikuti dengan mengangkat traffic light card mengikut kefahaman dan juga mengira majoriti serta diikuti dengan soal jawab dan penjelasan. Jadi, ianya membuktikan bahawa pemilihan BBM Traffic Light Card ini menggunakan kos dan juga masa yang lebih berbanding penggunaan BBM yang lain.
Akhir sekali, kekurangan BBM yang dipilih adalah perlu dilakukan mengikut kesesuaian masa. Apa yang dikatakan dengan mengikut kesesuaian masa adalah BBM yang dipilih ini hanya boleh atau sesuai dijalankan suatu sesi kelas secara fizikal atau bersemuka berbanding dengan kelas yang dijalankan secara online ataupun secara atas talian. Hal ini dikatakan demikian kerana proses-proses seperti mengangkat, memilih, mengira tidak sesuai dijalankan suatu sesi kelas secara online. Ianya memberi sedikit kesulitan kepada guru dan pelajar untuk menggunakan BBM ini, terutama apabila negara kita kini menghadapi wabak COVID-19 yang memaksa sektor pendidikan dijalankan secara atas talian. Jadi, penggunaan BBM ini lebih sukar digunakan jika dibandingkan dengan penggunaan BBM yang lain seperti penggunaan kuis yang dapat dijalankan secara bersemuka dan juga secara atas talian, terutama dengan menggunakan platform masing-masing. Jadi itu sahaja kekurangan bahan bantu mengajar yang dipilih, iaitu traffic light card. Sekian, terima kasih. Terdapat beberapa kelebihan menggunakan bahan bantu mengajar traffic light card ini. Antaranya adalah dapat memudahkan guru untuk mengenali tahap kefahaman pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan menggunakan bahan bantu mengajar traffic light card ini, guru dapat membezakan atau mengetahui pelajar yang masih kurang faham atau pelajar yang masih kurang pasti dengan topik yang sedang diajarkan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung dengan adanya kad-kad ini. Pelajar yang kurang pasti dan tidak faham akan mengangkat kad berwarna kuning atau berwarna merah. Oleh itu, situasi ini akan memudahkan guru untuk memberi lebih perhatian kepada pelajar yang kurang faham serta guru juga dapat memberi penerangan dengan lebih teliti hanya dengan memberi fokus kepada mereka. Guru juga dapat mengetahui adakah objektif pengajaran pada hari tersebut tercapai atau tidak dengan memberi soalan dan melihat tindak balas kad yang bakal diangkat oleh pelajar. Kelebihan penggunaan traffic light card yang kedua adalah dapat menghasilkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang kreatif, menarik dan juga berkesan. Hal ini dikatakan demikian kerana kaedah penggunaan bahan bantu mengajar seperti traffic light card ini merupakan sesuatu yang baru yang mungkin tidak semua guru menggunakan kaedah ini di dalam bilik darjah semasa sesi pengajaran. Oleh itu, ini akan menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan kreatif kerana guru dapat menghasilkan sesuatu yang baru dalam pengajaran yang menjadikan pelajar berasa teruja dan juga tertarik untuk belajar dan mencuba perkara baru. Perkara ini juga akan membuatkan sesi pengajaran menjadi lebih berkesan kerana guru akan dapat memberikan lebih perhatian dan lebih memahami pelajar dengan menggunakan kaedah ini. Selain itu, penggunaan traffic light card ini juga dapat mewujudkan suasana yang ceria dan dapat menarik minat pelajar semasa di dalam kelas. Pelajar akan lebih tertarik untuk menumpukan perhatian di dalam kelas kerana mereka akan merasa lebih bersemangat untuk mengangkat kad yang disediakan oleh guru dan ingin menunjukkan bahawa mereka memahami topik yang sedang diajarkan oleh guru apabila soalan diberikan, iaitu dengan mengangkat kad yang berwarna hijau yang menandakan bahawa mereka faham. Di samping itu, dengan menggunakan traffic light card ini juga akan dapat mewujudkan interaksi antara guru dan murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Dengan menggunakan kaedah ini, guru dapat mengawal situasi kelas, iaitu dapat mengawal pelajar dari membuat bising semasa hendak menjawab pertanyaan guru kerana mereka hanya perlu mengangkat kad yang telah disediakan oleh guru sama ada mengangkat kad berwarna merah, kuning atau hijau untuk menjawab pertanyaan guru. Akhir sekali, dengan menggunakan kaedah ini juga dapat memberi manfaat kepada pelajar yang malu untuk bertanya secara terbuka kerana dengan mengangkat kad berwarna kuning atau merah, guru akan segera ke meja pelajar tersebut. Seterusnya, situasi ini akan memberi manfaat kepada pelajar-pelajar yang malu untuk bertanya secara terbuka kerana mereka akan dapat bertanya dan menyatakan masalah mereka kepada guru dengan tenang tanpa berasa malu kepada rakan sekelas.